Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala suruhan, meninggalkan segala larangan tegahan. Mudah-mudahan kita mendapat kebahagiaan hidup di dunia sampailah kehidupan kita di akhirat sana nanti, insya-Allah. Dan salah satu daripada perintah Allah yang kita laksanakan iaitu ibadah puasa. Yang diharapkan dengan ibadah puasa ini kita dapat mencapai takwa, agar kita bertakwa. La'allakum tattaqun, moga-moga kita bertakwa. Jadi kenapa ya? Sebab puasa itu ada yang dilaksanakan tak menjadikan orang itu bertakwa. Bagaimana puasa tak menjadikan orang itu bertakwa? Puasa tapi tak menepati piawaian ataupun kehendak puasa yang dikehendaki oleh Allah. Sudah pastilah puasa yang kita kerjakan, niat kita, tujuan kita semata-mata kerana Allah. Sebab tu ada tingkatan puasa. Ada puasa orang awam, puasa orang kebanyakan. Ada puasa khusus yang menjaga panca indera yang 5 selain daripada meninggalkan makan dan minum. Dan ada juga puasa khusus yang bukan sekadar meninggalkan makan minum, bukan sekadar menjaga panca indera yang 5, tetapi hati dia sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istimewa orang puasa ni, dia akan dapat nanti masuk ke dalam satu pintu, namanya pintu Rayyan. Surah Ar-Rayyan. Kena pula ya. Jadi kena ingat nak muka surah Ar-Rayyan ni, kena ingat banyak-banyak pintu Rayyan. Kalau kita puasa dapat masuk pintu Ar-Rayyan. Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa Nabi SAW, baginda SAW bersabda, sesungguhnya di syurga terdapat sebuah pintu yang dipanggil Ar-Rayyan. Pintu yang dipanggil Ar-Rayyan. Orang yang berpuasa akan masuk melaluinya pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun dapat memasukinya melainkan orang yang puasa. Habis semua masuk, tutup pintu dulu. Mana yang masuk tu semua orang yang berpuasa. Cuma kita ni masuk tak kategori puasa. Sebab tu kena tazkirah. Supaya kita dapat jadi orang yang betul-betul berpuasa. Puasa yang sebenar, macam kita sebutkan tadi, hati kena sentiasa ingat pada Allah. Panca indera kita kena jaga betul-betul. Bukan sekadar kita menahan lapar dan dahaga. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini yang Allah Ta'ala sediakan, syurga. Al-jannatu lil muti', surga itu bagi orang yang taat. Wan naru lil 'asi, neraka itu bagi orang yang derhaka. Tengok, orang yang puasa ni orang yang taat, betul tak? Perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Nampak? Orang beriman tersahut bila dipanggil. Lalu dia pun ambil perhatian. Allah pun bagi tahu, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan, difardukan atas orang sebelum pada kamu, umat sebelum daripada kamu. Tu puasa Daud ada kan, puasa Daud.
Manusia yang paling kuat ibadat pada Allah, Nabi Daud kan. Macam mana puasa dia? Satu hari puasa, satu hari tidak. Satu hari tu buka lah. Satu hari puasa, satu hari buka. Itu dipanggil puasa Daud. Sampai sekarang kita boleh, kalau paling kita kuat berpuasa, kita kena ikut puasa Nabi Daud. Itu disahkan oleh Nabi SAW. Kalau kita nak puasa, tak boleh hari-hari. Puasa satu hari, puasa esoknya kita buka. Dia panggil puasa Daud. Begitu juga dengan Nabi Adam. Puasa 3 hari ketika bertaubat pada Allah Ta'ala, dia turun ke dunia. Puasa 3 hari. Ini menunjukkan puasa-puasa yang dilakukan oleh umat orang-orang terdahulu. Maka Nabi Adam itu sendiri manusia pertama, Abul Bashar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berpuasa diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Malangnya hari ini ada orang yang tidak berpuasa tapi sembahyang. Ada bangsa di dunia ni, dia ada macam-macam bangsa kat dunia ni. Dia kuat sembahyang tapi dia malas puasa. Dia tak tahan, puasa dia tak tahan. Sembahyang banyak mana pun tak ada masalah, okey. Tapi kalau puasa, aduh, tak tahan. Cuba kaji bangsa apa, tak payah kita cakap, tak payah kita sebut. Bangsa yang dia kuat sembahyang tapi tak kuat puasa. Ada bangsa yang kuat berpuasa tapi malas sembahyang. Berat dua-dua kan perintahan. Apatah lagi kalau orang tanya, Ustaz, macam mana orang puasa tapi tak sembahyang? Sedangkan sembahyang itu tiang agama. Dan amalan yang mula-mula dihisap oleh Allah Ta'ala ialah sembahyang. Kalau lepas sembahyang kita, lepas yang lain. Kalau sembahyang tak lepas, yang lain tak lepas. Itu orang ibaratkan orang yang puasa tapi tak bersembahyang, seumpama orang yang bekerja tapi tak dapat gaji. Seumpama. Mana ada orang nak kerja 1 bulan betul tak ada gaji apa pun. Saja-saja je. Tak ada orang nak. Orang nak ada balasan, ada ganjaran. Buat kerja dah ni. Apatah lagi kita di dunia ni beramal, beribadat kepada Allah, dan itu merupakan tujuan hidup kita untuk beribadat kepada Allah SWT. Tiba-tiba kat sana nanti tak dapat apa-apa. Inilah sebabnya kita kena belajar. Tak boleh kita tinggalkan kewajipan. Bukan saja puasa yang diwajibkan, tapi solat juga difardukan, diwajibkan. Apatah lagi ia merupakan tiang agama. Tapi teruklah kan orang yang tak puasa tapi sembahyang. Teruk orang tak puasa tapi sembahyang. Teruk. Betul. Orang yang puasa tapi tak sembahyang, teruk tak? Lagi teruk lah. Tapi ada lagi teruk pada tu. Tak sembahyang, tak puasa. Hari raya, dia raya. Tapi dia hari raya. Bila raya, dia ada kan? Sembahyang pun tak, puasa pun tak, raya pula dia kan? Bergembira dah dia. Sebab apa? Sambut hari raya. Padahal tak sembahyang, tak puasa. Jadi Alhamdulillah, ini saya kira bukan golongan majoriti dekat flat apa ni, Zora, sedikit Zora. Bukan, kita ni minoriti. Kalau majoriti tak cukup surau ni. Kalau kumpul satu kita depan ni, turun semua kan, flat ni pun, surau ni pun tak mencukupi. Saya kuliah saya yang dulu-dulu ni, saya tak ingat tahun berapa Haji Zamin panggil muslimat, saya tahu kat belakang kan. Masa tu muslimat kat belakang ni ada tirai gitu. Lah ni mana ada tirai lagi, menunjukkan tak muat. Dibesarkan lagi, muslimat duduk sebelah sana. Dulu situ tempat minum-minum kan, ngombe-ngombe kan, ada muslimat dulu situ. Tengok muslimin sini. Maknanya ruang sembahyang kita tidak mencukupi. Kalau semua turun, memang tak mencukupi. Betul tak? Tapi Alhamdulillah, Allah pilih kita, biarpun kita minoriti yang rajin beribadat. Biar istiqomah tuan-tuan. Tu tazkirah tu sampai awal-awal ni. Kalau boleh tazkirah sampai awal ni, ingatkan tuan-tuan, kalau sembahyang tarawih, habiskan dengan imam sampai witir, baru dapat ganjaran pahala seperti kita bangun sepanjang malam. Bukan senang nak bangun sepanjang malam qiyamul lail.
Tapi ada orang buat. Satu ibu umur 127 tahun sekarang ni masih hidup di Pontianak sana, Indonesia. Keturunan Rasulullah SAW. Malamnya dihidupkan dengan ibadah, baca Quran sampai pagi. Pagi dia tidur sekejap, dia kerja cari rezeki. Ulama-ulama semua datang jumpa dia. Ulama-ulama besar dekat Indonesia semua datang jumpa dia, minta doa. Bila minta doa, dia doakan secara khusus nama orang yang mohon tu. Apa tu, kalau ada duit rezeki lebih sikit, pergi terbang ke Pontianak sana. Jangan jadi Pontianak sudah. Pergi terbang ke Pontianak tu cari orang alim ni, cari orang soleh ni. Ada lagi rupanya manusia umur 100 lebih, umur 120 lebih, masih lagi jaga ibadat, jaga hubungan dengan Allah. Ni wali Allah yang luar biasa. Masih hidup, boleh jumpa, boleh cari. Sementara masih hidup, jalan dah. Ni jalan, tahun ni kan nak jalan pergi sana lah. Kita lupa jumpa orang hebat-hebat. Kadang-kadang dekat tempat kita je orang hebat. Jauh kita pergi, kan? Macam kita pergi ronda kubur wali-wali, kan? Bagus kan? Tapi kubur wali mak bapak kita tu, wali keramat masih hidup, kadang jenguk pun tidak, kan? Pasal apa? Ikut sana ikut sini, orang ajak pergi kubur wali-wali, bagus dah pergi. Tapi wali depan mata keramat, wali keramat hidup lagi, mak bapak kita jenguk pun tak, puasa ni pun tak, ucap salam, ucap Ramadan Karim ke tak, kan? Sebab Ramadan Karim kita pun ucapkan selamat menyambut Ramadan dekat wall, dekat mana kita punya tempat kita boleh publish. Tapi kita lupa dengan ibu dan ayah kita. Kadang-kadang kita tak sempat nak ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak ibu, ayah yang melahirkan aku, ya Allah, ibu ayah. Baik tuan-tuan, itulah pintu Ar-Rayyan khusus bagi orang yang berpuasa. Masuk syurga, cerita dia apa? Masuk ke dalam syurga. Syurga ini tempat nikmat. Tadi saya keluar ceramah kuliah daripada tengah hari di NXP, satu kilang dekat Sunway. Lepas tu pergi ke Puchong. Lepas ke Puchong tadi maghrib, kuliah maghrib dekat Surau Ad-Din, Seksyen 27. Dekat kan? 6 minit saya tekan ke sini. 6 minit. Boleh. Tahu dah Ad-Din sini dekat. Tu saya ambil. Jazmin kata nak lepas isyak ke lepas 4. Ambil isyak lah, senang sikit. Boleh, daripada kita fokus tarawih. Imam tarawih dia mantap kan. Kalau tak ada banyaknya imam tarawih kan, tak ada masalah nak cerita kan. Bila kita jalan jauh keluar sana sini, perut mengulah sampai sini kan, takdir Allah pergi cari dia tandas semua dulu settlekan masalah. Tapi dalam surga tak, dalam surga tandas pun tak ada. Dalam surga ni mengalir air, sungai ni air yang mengalir, jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Surga, dekat dalam surga ni, di bawah surga ni mengalir air. Maknanya kita duduk dalam surga tu, bawah ni sungai, dan kita boleh minum. Bukan kita mana nak macam mana ni sungai nak ambil air, tak payah. Ada wildan. Wildan ni pelayan lelaki. Untuk perempuan-perempuan ni ada wildan. Pelayan untuk lelaki-lelaki ni apa? Bidadari. Bidadari surga akan melayan kita orang lelaki. Seronok cerita. Yang layan bukan lelaki, perempuan. Yang perempuan pun seronok. Lelaki-lelaki yang muda tanpa, bukan lelaki mungkin kan. Lelaki semua kacak, tampan, muda. Jangan risau, suami kita tak cemburu. Apatah lagi kita lagi tak cemburu. Sebab suami kita masuk dalam surga akan mengiringi suami kita ni 2 orang perempuan di dunia yang dia sukai. Apa Ustaz? Macam Ustaz tak apalah kan, isteri ramai. Bila isteri ramai, Ustaz boleh pilih mana ni. Macam saya, satu je isteri, macam mana saya pilih satu lagi? Pilihlah mana yang awak suka. Bini kau tak cemburu, nak cantik macam siapa?
Saya berkenal betul lah dekat dunia, tapi tak boleh kahwin dengan dia. Darjat berbeza macam tu. Tak apa, dalam surga boleh pilih. Ni isteri kita yang di dunia, dan seorang lagi perempuan. Kita pilih, Allah bagi pilih perempuan di dunia, temankan, iring masuk ke dalam surga. Atau bidadari, ada lagi bidadari 70 lagi, mengiring sama 70. Bidadari ni tak pernah dilihat oleh lelaki, tak pernah disentuh oleh lelaki. Dan isteri kita menjadi ketua bidadari. Dia rupanya lagi cantik daripada bidadari. Syarat masuk surga. Syarat isteri kita masuk surga, lepas tu pimpin mereka ke surga. Sebab tu kalau tuan-tuan nak kahwin, jangan nak bahagia. Sebab bahagia bukan tuan punya. Bahagia tu bukan bini yang boleh bagi. Bahagia tu bukan suami yang boleh bagi. Yang bagi-bagi siapa? Allah. Sebab tu nikah jangan nak bahagia. Sekarang nikah supaya saya mendapat kebahagiaan. Hanya dia orang kalau kahwin bahagia. Itu semua anugerah Allah. Kahwin untuk apa? Kahwin untuk bahagia. Kahwin untuk melaksanakan perintah Allah. Kahwin untuk mengabdikan diri pada Allah. Allah perintah, Allah perintah puasa, Allah perintah kahwin. Kita pun berkahwin. Nak kahwin 2, 3, 4 terpulang. Kalau layak mampu, silakan. Boleh, tak ada masalah. Nak tips boleh minta, boleh cari. Tak ada masalah. Tapi kita masuk surga nanti, penuh dengan nikmat. Makan buah. Kullama ruziku minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Ketika mana mereka masuk surga, dia tengok buah. Dia kata buah ni dulu kat dunia pernah makan, pernah rasa. Malaikat kata tak, cuba awak rasa sekarang, makan. Dulu dah pernah tengok ni, dah pernah makan ni. Tak, cuba awak rasa. Dia pun rasa. Bila dia rasa buah dekat dalam surga, rupanya ternyata buah yang dia sangka sama dekat dunia, rasanya berbeza. Lepas tu dia pun ya dah sedap lah. Try buah lain dah pula. Tak, try buah ni juga. Try buah yang sama. Dia pun cuba lagi buah yang sama. Rupanya buah yang sama yang dia sangka dah rasa tadi dah sedap, rupanya kali kedua dia rasa bertambah sedap. Itulah surga. Bertambah-tambah sedap. Tandas tak ada, perut tak sakit. Surga ni mana ada tandas. Surga mana ada kita pening kepala, sakit kepala, ada masa pun nak stres. Surga tak ada. Ada masa orang kata ada mesti ada masa kita stres. Dekat dunia memang penuh dengan ujian. Sekurang-kurangnya dalam hidup kita ni, kita kena hadapi 3. Sabar menghadapi amarah. Naik angin ni. Kadang-kadang puasa ni ada je benda yang menyebabkan kita nak naik angin. Anak buat hal lah, bini buat hal lah, suami buat hal lah, kawan-kawan pejabat buat hal lah. Nak naik angin ni, itu panggil amarah. Inna nafsa la amaratun bisu. Nafsu amarah akan bawa manusia kepada keburukan. Yang kedua, sekurang-kurangnya dalam hidup kita ni, sabar dalam kita menghadapi godaan. Ada je godaan. Kadang-kadang puasa ni, goda sana, goda sini. Bukan perempuan cantik je. Nabi Yusuf digoda dengan perempuan jelitawan, hartawan. Nabi Yusuf tolak. Ini godaan yang dia hadapi. Kita kadang-kadang tak ada apa pun godaan, banyak mana pun. Rupa-rupanya bila nak ujung-ujung nak buka puasa, tergoda dengan macam-macam tarikan, makanan, minuman. Sedapnya, sedapnya. Kat situ dah tergoda, habis. Kadang-kadang habis kita jadi membazir, terlebih pula beli. Bila makan, waktu buka, tak habis pun, tak selesai pun, jadi membazir. Tergoda punya pasal. Yang ketiga, sekurang-kurangnya kita sabar dalam menghadapi ujian. Sebab tu hidup ni, ada tak tuan-tuan kahwin dengan seorang perempuan, tak ada masalah. Kahwin, saya kalau boleh nak cari isteri yang tak ada masalah. Memang tak boleh jumpa. Cari perempuan yang tak ada masalah dalam hidup tuan-tuan. Memang tuan-tuan takkan jumpa. Sebab perempuan ada masalah. Perempuan begitu. Saya nak kahwin dengan lelaki, seorang lelaki yang tak ada masalah. Tiba-tiba kahwin, datang masalah. Mana boleh kita nak cari orang yang tak ada masalah dalam hidup? Cuma kita disuruh menguruskan masalah, sabar menghadapi masalah ujian yang datang. Itulah yang dihadapi oleh Nabi
Yusuf yang boleh kita contohi. Dia marah, amarah. Adik-beradik dia buat khianat, kan? Dia bagi tahu pada Nabi Yakub, Nabi Yusuf dah dimakan serigala. Bawa kain, baju ini baju Nabi Yusuf, penuh dengan lumur darah. Darah tu darah palsu. Nabi Yakub tahu, kamu menyangkakan yang jahat kamu buat tu baik, itu terpulang pada kamu ni. Aku hanya boleh bersabar pada Allah, berserah pada Allah. Mana bersabar? Bila Nabi Yusuf dah dapat jawatan tinggi, dia orang besar, adik-beradik datang minta maaf kan? Nabi Yusuf amarah tak? Tak ada. Kalau ikut amarah, sekarang boleh. Oh, dulu masa aku tak ada apa-apa, masa aku sekarang ada kedudukan, kau datang minta maaf kat aku. Tak, Nabi Yusuf sabar dalam menahan amarah. Itu surga bagi orang yang boleh menahan amarah. Nabi Yusuf maafkan adik-beradiknya. Bukan sekadar maafkan adik-beradik, bahkan Nabi Yusuf mendoakan adik-beradiknya supaya diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat orang yang boleh sabar. Sebab tu madrasah Ramadan mendidik jiwa kita jadi orang sabar. Orang sabar kepada surga. Kita sabar melaksanakan kepatuhan dan ketaatan, dan sabar meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buahnya apa? Buahnya manis. Sabar ni buahnya manis. Bila kita sabar ni, akhirnya akan menghasilkan satu kemanisan. Kita akan dapat syurga yang mengalirnya bawah sungai-sungai, susu ada, madu ada, sungai arak pun ada. Tapi tak macam yang kita ambil hari ni di dunia, mabuk, sakit kepala. Sungai arak sedap pula. Nikmat yang Allah berikan kepada ahli syurga, dan seronok di dalam surga penuh dengan nikmat. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita. Nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ada tabung